Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menerangkan mengenai satu isu yang agak menarik, iaitu isu feminisme di Malaysia. Sebelum saya masuk dengan lebih mendalam, lebih baik kita mengetahui terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan feminisme. Secara umumnya, feminisme merupakan satu gerakan untuk memperjuangkan hak-hak wanita. Perkataan feminisme berasal daripada perkataan bahasa Latin, iaitu femina, yang membawa maksud mempunyai ciri-ciri keperempuanan. Menurut pandangan Maggie Hume, feminisme merupakan ideologi pembebasan perempuan kerana beliau yakin bahawa perempuan mengalami ketidakadilan disebabkan jenis kelamin yang mereka miliki. Maka boleh dirumuskan bahawa ideologi feminisme ini menjadikan hak wanita sebagai perbincangan utama. Daripada aspek sejarah pula, pengaruh feminisme mula tersebar melalui dua fasa. Fasa pertama dipelopori oleh Lady Mary dan Marcus di Condorcet ketika zaman pencerahan di Eropah. Ideologi ini telah berjaya berkembang ke Amerika selepas keberjayaan John Stuart Mill menerbitkan sebuah buku yang berjudul The Subjection of Women ketika fasa pertama, manakala fasa kedua dipelopori oleh anggota kumpulan perempuan yang berpendidikan. Ideologi ini mula memasuki fasa kedua akibat daripada kewujudan negara-negara yang memberi ruang kepada wanita untuk mempunyai hak pemilihan di parlimen setelah peperangan kedua dunia berlaku. Gerakan-gerakan feminisme ini mula mendapat tempat di mata dunia disebabkan beberapa faktor serta bukti yang menunjukkan bahawa kaum wanita tidak dilayan atau tidak diberi hak yang sama seperti kaum lelaki. Misalnya di Amerika, wanita hanya mendapat 77 sen berbanding $1 yang diperoleh oleh lelaki dengan alasan lelaki akan lebih maksimum kerjanya berbanding wanita disebabkan oleh tenaga lelaki tersebut. Maka implikasi daripada perkara-perkara seperti ini muncul gerakan-gerakan besar feminisme yang membentuk kepada beberapa aliran. Antara aliran yang terdapat di dalam feminisme ini adalah seperti liberal, radikal Marxist dan tidak ketinggalan Islam. Akibat daripada gerakan-gerakan ini juga, ideologi feminisme sudah berjaya bertapak di bumi Malaysia. Maka kehadiran tokoh-tokoh feminis di Malaysia seperti Zaitun Kasim dan juga Rohana Arifin sedikit sebanyak memberi kesan terhadap pemikiran rakyat Malaysia sekaligus menimbulkan beberapa kontroversi yang hangat di kalangan anti-feminisme. Daripada sudut aspek sejarah kewujudan feminisme di Malaysia, gerakan feminisme di Malaysia telah dimulai dengan gerakan satu pertubuhan yang dikenali sebagai Sister in Islam ataupun nama singkatannya SIS. Pertubuhan ini telah ditubuhkan pada tahun 1988 dan secara umumnya pertubuhan ini lebih menjurus kepada isu-isu berkaitan dengan kekeluargaan dan kebebasan hak wanita khusus di Malaysia pada awal penubuhannya. Mereka bermatlamat untuk memperjuangkan hak wanita atau menuntut kesamaratan hak dalam ekonomi, politik, pendidikan dan juga sosial. Antara tokoh feminisme yang terdapat di Malaysia adalah seperti Zaitun Kasim, Rohana Arifin dan Cecilia Ng. Gerakan feminisme di Malaysia. Sesungguhnya di Malaysia terdapat satu gerakan atau pertubuhan yang digelar Sister in Islam ataupun SIS yang dibentuk oleh golongan peguam, aktivis, ahli akademik dan juga wartawan. Antara ahli persatuan ini adalah Zainah Anwar dan juga Marina Mahathir. Kebanyakan daripada tokoh persatuan SIS tidak mempunyai latar belakang agama yang mendalam. Hal ini kerana menyebabkan terjadinya salah faham mereka terhadap ajaran Islam. Tumpuan gerakan SIS adalah menggesa undang-undang negara, terutamanya undang-undang syariah, digubal kembali. Menurut mereka, undang-undang tersebut mendiskriminasi wanita. Mereka turut memperluaskan gerakan mereka dengan membawa ideologi atau isu-isu yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan menuntut kebebasan mutlak bagi individu tanpa sekatan agama. Jadi objektif penubuhan gerakan feminisme iaitu SIS di Malaysia
adalah untuk membangunkan satu kerangka hak-hak wanita dalam Islam berdasarkan pengalaman serta realiti yang dihadapi wanita. Kedua, menghapuskan ketidakadilan dan diskriminasi terhadap wanita dengan mengubah amalan-amalan serta nilai-nilai yang menganggap bahawa taraf wanita adalah lebih rendah daripada lelaki. Membina kesedaran awam dan memperbaharui undang-undang serta dasar mengenai kesamaan, keadilan, kebebasan, martabat dan juga demokrasi dalam Islam. Ideologi feminisme secara umumnya adalah perbezaan jantina satu ketentuan masyarakat, bukannya berlaku secara alami atau tabii. Yang kedua, perempuan hendaklah diberi hak semaksimal mungkin seperti lelaki dalam bidang pekerjaan tanpa berlaku sebarang diskriminasi. Lelaki dianggap sebagai golongan pembenci wanita atau lebih dikenali sebagai misogonis. Sistem kekeluargaan yang menjadikan lelaki sebagai ketua keluarga dianggap zalim. Dan akhir sekali, feminis menganggap bahawa asal-usul pemimpin utama di dalam sistem kekeluargaan adalah hak milik wanita dan bukannya lelaki. Antara isu yang dibangkitkan oleh feminis Malaysia, pertama, mereka menolak poligami dengan menggesa pihak berwajib untuk membataskan lelaki dari berkahwin lebih daripada satu. Yang kedua, menolak sistem hudud kerana ia bercanggah dengan prinsip-prinsip hak asasi kemanusiaan dan diskriminasi terhadap wanita. Yang ketiga, membantah pesalah sumbang mahram disebat kerana baginya ia merupakan diskriminasi terhadap wanita dan menyatakan bahawa termaktub dalam perundangan Malaysia yang melarang hukuman sebat terhadap wanita tidak kira umur. Mereka menyokong kebebasan untuk menukar agama atau murtad. Kemudian mereka juga menyokong umat Islam untuk menyertai Ratu Cantik. Dan akhir sekali, mereka ingin membenarkan perkahwinan campur di antara Islam dan bukan Islam. Kesan ideologi feminisme terhadap rakyat Malaysia. Pertamanya, bagi mereka, segala apa yang boleh dilakukan oleh lelaki juga boleh dilakukan wanita. Sekaligus ia menangkis pemikiran masyarakat yang menyatakan wanita hanya layak tinggal di dapur. Kemudian, ideologi ini tidak terhad kepada aspek keduniaan sahaja. Akan tetapi, ia terpalit dengan perkara syariat. Misalnya dalam bab pembahagian harta dalam Islam, ia juga merupakan satu perkara yang diperdebatkan oleh golongan feminis. Yang ketiga, kewujudan ideologi ini juga akan memberi kesan negatif terhadap kesucian agama Islam. Kerana setiap kenyataan yang datang daripada mereka hanya merendahkan dan memburukkan Islam dan tidak sebaliknya. Penilaian terhadap feminisme di Malaysia. Pertama, tidak dinafikan fahaman feminis ini mempunyai keburukan serta kebaikan. Akan tetapi lebih banyak buruknya daripada baiknya. Antara perkara yang boleh dipersetujui bersama dengan gerakan feminis ini, pertama, melindungi hak wanita yang semakin terancam, melindungi keselamatan wanita dan melindungi wanita daripada keruntuhan moral dan juga akhlak. Yang kedua, memperjuangkan taraf pendidikan terhadap wanita tanpa diskriminasi. Antara perkara yang kita tidak boleh setuju dengan fahaman feminis ini adalah seperti berikut. Islam tidak bersetuju dengan ideologi feminis yang menolak konsep keluarga secara sah kerana bagi mereka kebebasan wanita akan disekat. Akan tetapi menurut Islam, jika perempuan mempunyai hubungan yang sah dengan seseorang lelaki, maka keselamatan serta hak mereka lebih terjamin. Selain itu, Islam juga tidak bersetuju dengan kenyataan feminis yang mendesak poligami untuk dibatalkan secara undang-undang. Hakikatnya, Islam tidak menggalakkan umatnya untuk berpoligami, akan tetapi ia dibenarkan oleh agama. Walaupun ia dibenarkan dalam agama, ayat di dalam surah An-Nisa tersebut disertai dengan ancaman keras oleh Allah SWT bagi sesiapa yang tidak melakukan keadilan terhadap isteri-isterinya. Perkahwinan berlainan agama amatlah tidak digalakkan dalam Islam. Walaupun terdapat di dalam Al-Quran yang membenarkan umat Islam untuk berkahwin dengan orang bukan Islam seperti ahli kitab iaitu Nasrani dan Yahudi, maka ia hanya terhad kepada ahli kitab dan tidak kepada agama yang berpegang kepada fahaman falsafah dan tradisi meskipun mereka mempunyai kitab.
perkahwinan daripada agama yang sama adalah digalakkan di dalam Islam. Dan akhir sekali, Islam juga tidak bersependapat dengan fahaman feminis yang menuntut hak sama rata bahagian harta warisan anak lelaki dan wanita, kerana ketetapan hak warisan tersebut mempunyai justifikasi yang tersendiri menurut agama Islam. Kerana menurut Islam, harta yang diberikan kepada anak lelaki perlu diberikan kepada isterinya, dan lelaki juga tidak boleh menerima hak warisan yang diperoleh isterinya.